Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan mulakan kuliah untuk tajuk baharu kita iaitu compressible flow. So berkenaan dengan tajuk ini saya rasa pelajar pun dah alert sebab tu kita membincangkan permasalahan di dalam bab yang pertama lagi iaitu differential methods. Kita membahagikan keadaan kepada compressible dan incompressible. So apa yang dimaksudkan dengan compressible di sini ialah sebelum ini, in previous lesson, we learn about laminar and turbulent flow. We learn about ideal and real fluid. So, laminar dan turbulent flow kita telah belajar dan kita telah faham bahawa ia boleh disemak atau kita boleh uji sesuatu aliran dengan menggunakan Reynolds number. Kemudian kita belajar berkenaan dengan ideal dan juga real fluid. So, ideal fluid lebih kepada bab 2 yang kita belajar, lebih kepada ideal flow, iaitu kita menggunakan pengiraan di mana pengiraan tersebut tidak mengambil kira friction ataupun resistance yang berlaku. Okay, kerana secara realitinya kita tidak boleh membuat uji kaji yang tidak langsung wujud geseran. Okay, untuk real fluid kita telah melihat di dalam bab 3 iaitu di dalam bab boundary layer, kerana dengan adanya resistance boundary layer boleh terhasil. So in this chapter, we consider flows of gases in which the density change significantly between points on a streamline. Such flows are called compressible flow. So jadi pada bab ini kita akan fokus kepada aliran termampat ataupun di dalam bahasa Inggerisnya compressible flow. So apa yang dimaksudkan dengan compressible flow ialah apabila density changes significantly. So maksudnya apabila ketumpatan sesuatu bendalih berubah dengan signifikan. Kenapa perkataan signifikan ini perlu? Kerana dalam jika kita melihat secara spesifik, perubahan ketumpatan mungkin berlaku tetapi mungkin tidak signifikan. Contohnya, sewaktu kita belajar dalam fluid 1, kita memahami bahawa ketumpatan air kadang-kala kita ambil 998 kg per meter padu dan ada kadang-kala kita ambil 1000 kg per meter padu. Kenapa ketumpatan ini berubah? Kerana dengan perubahan temperature, perubahan suhu, kemungkinan ketumpatan boleh berubah. Tetapi perubahan ini tidaklah terlalu besar ataupun perubahan ini tidaklah signifikan untuk diambil kira, oleh itu air kekal sebagai incompressible flow. Jadi lawan bagi incompressible adalah compressible. Dan perkara ini perlu kita ambil lihat kerana pengiraan compressible flow terlalu berbeza dengan apa-apa rumus yang kita gunakan di dalam fluid 1 dan fluid 2. Oleh itu saya harap pelajar dapat memberi tumpuan di dalam chapter ini, di dalam bab ini kerana penggunaan rumus adalah terlalu berbeza. So di dalam incompressible flow selalunya aliran yang terlibat di dalam incompressible flow adalah berhad laju rendah, adalah low speed dan mempunyai constant density, maksudnya ketumpatan yang sama ataupun ketumpatan yang sedikit mungkin berubah tetapi tidak signifikan untuk diambil kira. Kemudian secara generalnya kita mengatakan bahawa sekiranya sesuatu aliran tersebut adalah incompressible, tidak termampat, kita akan menggunakan dua equation yang utama. Pertama, kita akan menggunakan continuity equation atau kita kenali sebagai volume flow rate. Dan rumus untuk volume flow rate adalah seperti ini. A1V1 sama juga dengan A2V2, di mana A adalah cross sectional area dan V adalah velocity of flowing fluid. Dan satu lagi equation yang selalu kita gunakan di dalam menganalisis bendalih yang bergerak atau fluid dynamics, dan kita kena ingat rumus tersebut mesti digunakan di dalam keadaan incompressible. Okay, rumus tersebut ialah Bernoulli equation.
Dan Bernoulli equation, saya rasa pelajar telah ingat, adalah seperti yang tertera di dalam slide. Okey, bila sesuatu aliran tersebut mungkin akan berubah sifat kepada compressible flow, ia berlaku kemungkinan apabila aliran tersebut bergerak dengan had laju yang tinggi. Contohnya udara. Udara jika ia bergerak pada had laju yang rendah, ia masih lagi boleh dianalisis dengan menggunakan idea incompressible flow. Kita boleh, kerana kalau kita lihat sebelum ini, kita menggunakan Bernoulli equation dalam pengiraan ideal flow yang melibatkan udara. Kita juga menggunakan Bernoulli equation yang melibatkan udara di dalam boundary layer. Kerana had laju yang dirasai ataupun yang dilalui oleh aliran tersebut hanya had laju yang rendah, sekitar 5 meter per second, 10 meter per second, 20 meter per second. So masih lagi dianggap rendah. Okey, maknanya di sini awak kena faham bahawa salah satu elemen yang mempengaruhi sesuatu aliran yang boleh mengubah aliran tersebut daripada incompressible, tidak boleh mampat, kepada compressible, maknanya kepada aliran termampat, ialah had laju. Faktor kedua yang boleh mengubah sesuatu aliran kepada compressible flow ialah changes in density. Maksudnya sekira kita boleh mengubah ketumpatannya, oleh itu aliran tersebut mungkin kita kategorikan sebagai aliran compressible flow. So contoh high speed. Contoh high speed macam mana? Katakan kita ada kapal terbang. So katakan kita ada kapal terbang di sini. Ketika kapal terbang bergerak dengan had laju yang rendah ataupun kapal terbang yang berkapasiti kecil, mungkin ia bergerak dengan had laju yang tidak berapa laju. Oleh itu, analisis masih lagi boleh menggunakan volume flow rate dan juga Bernoulli equation. Kerana udara bergerak dalam keadaan perlahan dan kita kategorikan udara tersebut sebagai incompressible flow. Tetapi apabila kapal terbang mula bergerak laju dan laju dan laju, seperti Boeing, seperti Airbus, kapal terbang penumpang ataupun jet fighter, oleh itu kita kata had laju telah semakin bertambah menyebabkan sesuatu aliran tersebut berubah menjadi compressible flow. Oleh itu kita kata pada ketika itu penggunaan Bernoulli equation tidak lagi boleh digunakan. Dan contoh compressible flow ialah apabila berubah ketumpatan, changes in density. Contohnya apa? Contohnya yang paling mudah, andai kata kita ada satu kotak di sini dan kita isikan kotak ini ataupun ruangan tersebut dengan air. So kita dapati air dan kita cuba tekan permukaan kontainer tersebut, kita dapati bahawa kita tidak boleh menekan air tersebut. So apa refleksnya menekan air dengan density? Kita tahu bahawa density adalah mass over volume. Dan kita telah belajar di dalam peringkat sebelum ini bahawa mass perlu constant kerana kita ada hukum conservation of mass. Oleh itu volume di sini adalah penentu sama ada ketumpatan boleh berubah atau tidak. Jadi kita dapati bahawa oleh kerana kita gagal untuk mengubah isi padu di air ini, membawa maksud ketumpatan air ini akan kekal sama. So maksudnya kita tidak boleh mengubah ketumpatan, oleh itu air akan kekal sebagai elemen incompressible fluid. Okey, kita lihat satu lagi perkara, satu lagi elemen, contohnya kita ada kontainer yang sama dan kita isikan kontainer ini dengan udara. So udara atau air. Okey. Dan kita dapati bahawa kita sekiranya ada omboh di sini, kita dapati kita boleh menekan permukaan ini sehingga kepada sesuatu ketumpatan hingga ke satu tahap yang lain. So apa signifikannya kita boleh menekan kontainer yang berisi udara ini
Seperti yang saya terangkan tadi, ketumpatan adalah mass over volume. Oleh itu, apabila kita menekan, kita dapati bahawa volume tersebut telah kita kurangkan. So, apa yang berlaku sekiranya volume di sini kita kurangkan? Oleh itu, kita dapati bahawa ketumpatan udara kita telah berjaya tinggikan. Oleh itu, berlaku perubahan pada ketumpatan. So, ini yang dimaksudkan changes in density. Oleh itu, kita boleh membuat keputusan bahawa udara adalah satu bendalih yang boleh dimanfaatkan. So, okey, saya harap awak dapat faham ada dua elemen yang mempengaruhi berkenaan dengan kebolehan untuk mampatan, compressibility untuk sesuatu bendalih, iaitu high speed dan juga changes in density. Jika kita lihat untuk perkara ini, kita dapati bahawa tidak ada berlaku had laju yang tinggi, tetapi berlaku perubahan kepada density. Okay. So, apabila sesuatu bendalih itu dikategorikan sebagai compressible flow, membawa maksud kita tidak lagi boleh menggunakan volume flow rate. Volume flow rate tidak boleh digunakan sama sekali di dalam pengiraan. Dan yang kedua, Bernoulli equation juga tidak boleh digunakan di dalam pengiraan compressible flow. So jadi awak dapat first kali untuk menyelesaikan masalah, awak kena alert sama ada masalah tersebut adalah incompressible problem atau compressible flow problems. Kerana penentuan incompressible dan juga compressible menyebabkan kita perlu memilih equation yang mana satu yang perlu kita gunakan. Okey, untuk perkara yang nombor satu berkenaan dengan ini, kita tidak menggunakan volume flow rate tetapi kita menggunakan continuity equation dengan pakai idea mass flow rate. Kenapa kita menggunakan mass flow rate? Kerana dalam keadaan apapun, maksudnya dalam keadaan compressible ataupun incompressible, conservation of mass perlu dipatuhi. Jadi saya harap awak dapat alert bahawa memang kita tidak menggunakan volume flow rate. Kenapa kita tidak menggunakan volume flow rate? Kerana volume adalah isi padu. Kerana di dalam compressible flow, isi padu mungkin berubah. Oleh itu, isi padu bukanlah satu sistem pengukuran yang boleh digunakan di dalam compressible. Tetapi mass ataupun GSAM, kerana kita mempercayai bahawa GSAM tidak boleh dimusnahkan ataupun conservation of mass, jadi kita pakai mass dalam apa jua keadaan, sama ada compressible ataupun incompressible, jumlah mass masih lagi sama. Oleh itu di dalam compressible flow kita akan menggunakan mass flow rate. Kenapa kita guna mass flow rate? Kerana kita membicarakan tentang dynamic fluid. Maksudnya kita membicarakan tentang bendalih yang bergerak. Oleh itu kita kena ada elemen per second. Kita kena tahu berapa banyak mass yang dipindahkan pada satu saat. Dan simbol untuk mass flow rate dituliskan sebagai m dot. Jadi m dot di sini membawa maksud mass flow rate, dan sekiranya kita ada ruangan ataupun kita ada aliran pada poin 1 dan poin 2 di sini, memadai kita kata mass flow rate pada inlet adalah sama dengan mass flow rate pada outlet. So jadi mass flow rate, jadi kita boleh menulis equation menjadi m dot 1 sama juga dengan m dot 2. Okay, daripada equation inilah sebenarnya kita dapat volume flow rate. Kerana apa? M dot boleh ditulis sebagai rho A dan V. Oleh itu M dot 1 kita boleh menulis sebagai rho 1 A1 V1, dan M dot 2 kita boleh menulis sebagai rho 2 A2 dan V2. So sekiranya aliran yang kita kaji ialah incompressible fluid, maksudnya ketumpatan adalah constant. Oleh itu kita boleh cancel nilai rho 1 dan rho 2 kerana nilai ketumpatan adalah sama, dan pada ketika ini ia telah berubah menjadi volume flow rate. Kenapa ia berubah menjadi volume flow rate? Sekiranya kita melihat kepada unit yang terhasil hanyalah
cube over second. So jadi m cube over second ialah volume. So kita namakan AV adalah volume flow rate. Okay, tetapi di dalam compressible flow, saya harap awak dapat alert, kita tidak lagi menggunakan A1V1, kita akan menggunakan ρ1 A1V1 sama dengan ρ2 A2 dan V2. Okay. Untuk kenyataan yang ini, okay, pada peringkat ini memadai untuk kita mengetahui bahawa Bernoulli equation langsung tidak boleh digunakan. It is totally cannot be used. Okay. So, apakah gantinya? Apakah equation yang boleh kita gunakan? Saya akan terangkan pada bab yang seterusnya. Kerana pada peringkat awal, kita akan melihat compressible flow dari segi high speed. Maksudnya kita akan melihat bagaimana secara realitinya kapal terbang yang bergerak laju, kita kata perlu telah menghasilkan satu keadaan compressible flow. Di manakah compressible flow itu berlaku dan apakah fenomenon yang berlaku ataupun efek yang ada ketika compressible flow berubah daripada incompressible kepada compressible flow. Okey, ini adalah contoh beberapa contoh compressible fluid atau compressible flow, antaranya ialah cooking gas. Ya, kita faham bahawa gas masak kita sebenarnya adalah berbentuk gas. Tetapi kalau kita faham bahawa gas tersebut dimampatkan di dalam kontainer dan kontainer tersebut dan gas tersebut akan berubah menjadi cecair. So kita kata liquid in the gas container. Okey, so kemudian apa lagi contoh mampatan yang boleh kita buat? Contohnya ialah angin yang kita isi di dalam tayar. So sekiranya kita dapati bahawa tekanan yang ada di dalam tayar adalah tinggi berbanding dengan tekanan pada atmospheric pressure. So kenapa kita perlu menambah tekanan tersebut ataupun kenapa kita perlu mampatkan lagi? Kerana ia akan menghasilkan satu permukaan yang keras yang membolehkan tayar bergerak dengan baik. Okay, jadi maknanya awak boleh nampak secara realiti yang dekat dengan kita, contoh-contoh sesuatu elemen yang kita boleh mampatkan. Okey, so sekarang kita teruskan kepada pengiraan. Oleh kerana compressible flow tidak boleh menggunakan continuity equation volume flow rate dan juga tidak boleh menggunakan Bernoulli equation, dan pada ketika ini kita dapati bahawa kita tidak ada equation untuk mengira keadaan compressible fluid. So maknanya bermula pada bab ini saya akan tunjukkan sedikit demi sedikit apakah rumus yang perlu para pelajar ingat dan para pelajar tahu yang boleh kita gunakan di dalam menyelesaikan masalah compressible flow. So in this chapter, we consider flows of gases in which the density change significantly between points on a streamline. Such flows are called compressible flow. So the basic idea is awak kena tahu ialah ideal gas law. So ideal gas law kita telah belajar di dalam bab yang lain, iaitu di dalam thermodynamic. So saya rasa pelajar ada dua kursus berkenaan dengan thermodynamic. Ada satu thermodynamic 1 dan juga thermodynamic 2 atau dikenali dengan thermodynamic gunaan, applied thermodynamic. Okay. So di dalam tajuk tersebut kita para pelajar telah diajar dengan ideal gas law. So di dalam tajuk ini saya ringkaskan berkenaan dengan tajuk tersebut. Rumus yang paling penting yang pelajar kena tahu ialah P sama juga dengan rho RT. So di mana P adalah pressure in absolute unit. So absolute pressure. So saya harap pelajar dapat alert. Sewaktu di dalam fluid mechanics 1 kita belajar ada dua jenis tekanan. Kita kata ada tekanan gauge pressure dan juga absolute pressure. So kita akan menggunakan absolute pressure. So rho di sini adalah density, ketumpatan sesuatu gas, R adalah specific gas constant dan T adalah absolute temperature in Kelvin. So saya rasa pelajar tidak ada masalah untuk memahami rumus ini, tidak ada masalah untuk menukarkan temperature kepada Kelvin dan
mempunyai kefahaman yang jelas dengan specific gas constant. Kerana saya rasa pada bab yang pertama di dalam tajuk thermodinamik, pelajar telah diperkenalkan dengan specific gas constant. Di dalam fluid, kita tidak fokus kepada specific gas constant kerana di dalam fluid kita lebih fokus kepada cecair sebenarnya. Okay, kerana kita telah bahagikan bendalih yang mempunyai ataupun yang terkesan dengan temperature akan diajar di dalam termo. Oleh itu kalau kita lihat silibus fluid mekanik 1 dan 2, kita tidak fokus kepada gas ataupun kita melibatkan pengiraan gas di dalam temperature yang tinggi, suhu yang terlalu berbeza. Kerana jika kita ada perbezaan temperature dan sebagainya, ia akan develop pressure yang tinggi dan ini akan menyebabkan pengiraan kita terpaksa menggunakan compressible air dia. Jadi kita cuba nak split perkara ini. Walau bagaimanapun, kita akan masuk, kita ada satu bab iaitu bab ini untuk memperkenalkan pelajar berkenaan dengan compressible flow. So kita melihat berkenaan dengan berkenaan dengan specific gas constant, iaitu ditandakan dengan R. Rumus untuk specific gas constant ialah R universal dibahagikan dengan molecular mass of certain element. So contohnya, sekiranya kita ingin mencari constant gas untuk air, untuk udara, apa yang perlu kita buat? Kita perlu bahagikan ataupun kita perlu dapatkan ratio di antara universal gas constant dengan molecular mass of air. So, universal gas constant, dia constant, memadai untuk awak mengingat sebagai 8,314 joule per kilomol per Kelvin. So, 8,314 dibahagikan dengan molecular mass of air. So, molecular mass of air kita tetapkan sebagai 28.97. Oleh itu, di dalam permasalahan yang melibatkan udara, air memadai untuk awak menggunakan specific gas constant sebagai 287 joule per kilogram Kelvin. So, saya harap awak dapat ingat ini. Okay. Dan awak kena ingat bahawa pengiraan ini berubah. Maksudnya specific gas constant untuk nilai gas yang lain akan berubah kerana molecular mass of certain element berubah mengikut jenis-jenis gas. Oleh itu, cuma yang saya tunjukkan di sini kerana apa? Kerana molecular mass of air agak spesifik, iaitu 28.97. Kerana kita perlu faham, di dalam udara kita, bukan oksigen sahaja yang ada. Kita ada campuran pelbagai jenis gas. Kita ada oksigen, kita ada nitrogen, so kita ada gas nadir, kita ada argon dan sebagainya. Oleh itu pengiraan agak spesifik, memadai untuk kita mengingat nilai molecular mass of air sebagai 28.97 kilogram per kilomol. Okay, yang ni saya harap dapat ingat. Okay, this is the value of specific gas constant for air only. Please take note about this. Please remember the molecular mass of air. It is special because air consists of certain percentage of a few type of gases. For different type of gas, even for a single type of gas, you need to make a new calculation. Okay, contohnya. So this is the example, the calculation of specific gas constant for carbon monoxide. So kita tahu carbon monoxide ada CO dan oksigen 2. So carbon adalah 12, oksigen adalah 16. So total kepada nilai molecular mass ini adalah 16 campur 16 campur 12. So kita ada 44. Jadi kita bahagikan 8314 dengan 44, kita dapat 189. Oleh itu, kita kata specific gas constant untuk carbon dioxide ialah 189 joule per kilogram Kelvin. Oleh itu, saya harap pelajar dapat alert perkara ini, dapat memastikan sama ada
gas yang terlibat di dalam pengiraan di dalam soalan nanti adalah udara ataupun karbon dioksida ataupun jenis gas yang lain. Kerana setiap gas akan mempunyai spesifik gas constant yang berbeza. Okay, so kemudian kita ada beberapa equation yang terlibat di dalam pembuktian equation nanti. So antaranya ialah berkenaan dengan nilai R sama juga, maknanya specific gas constant boleh dikira dengan menggunakan idea Cp minus Cv, di mana Cp ialah specific heat at constant pressure and Cv adalah specific heat at constant volume. So kemudian rumus lain yang saya rasa pelajar pernah jumpa perkara ini yang melibatkan dengan specific heat at constant pressure and volume adalah ratio of specific heat. Dalam sesetengah buku ditandakan sebagai gamma dan di dalam sesetengah buku mungkin ditandakan sebagai huruf K. So jadi saya harap pelajar dapat memahami maksud sesuatu simbol. Kerana contohnya di dalam test 1 yang berlangsung minggu lepas, pelajar tertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan circulation value. So circulation value itu sebenarnya adalah gamma, capital gamma. Kerana capital gamma adalah circulation dan eta adalah vorticity. So saya harap pelajar dapat alert tentang sesuatu maksud. Kerana ada kemungkinan ada pelajar yang menggunakan nilai K, ada pelajar yang menggunakan nilai gamma. Oleh itu, kita kata advantage bagi awak untuk mengetahui apa sebenarnya yang awak kira. Okay. Jadi hubungan di antara specific heat dan juga dan sebagainya, ratio of specific heat boleh ditulis dengan pelbagai cara dan di antaranya dinyatakan di dalam slide ini. So kita ada gamma sama dengan Cp over Cv. Dan CV kita boleh menulis sebagai kita boleh menulis sebagai R per K tolak R, dan CP kita boleh menulis sebagai KR over K tolak 1. Okay, so ini harap saya awak dapat ingat, CV adalah R over K tolak 1 dan CP adalah KR over K tolak 1. Okay, kesemua rumus ini saya harap pelajar dapat semak semula atau sekurang-kurangnya downloadlah nota, buka balik semula nota berkenaan dengan thermodynamics. Kerana beberapa rumus ini, kebanyakannya saya telah tuliskan di sini, akan digunakan semula di dalam pembentukan ataupun derivation equation yang akan kita gunakan di dalam compressible flow. Dan untuk udara, contohnya, kita ada nilai K sama dengan 1.4. Okay, nilai specific heat ratio ini, specific heat, nilai K adalah spesifik, oleh itu advantage untuk pelajar untuk hafal. So antara yang paling selalu kita gunakan adalah udara, 1.4. Oleh itu sekiranya kita rearrange dengan nilai ratio yang tadi, so kita boleh dapat 1 per K tolak 1 sama dengan 2.5 dan K per K tolak 1 sama dengan 3.5. Yang ini kadang-kala advantage untuk awak ingat kerana apa, kita akan menggunakan rumus yang melibatkan 1 per K tolak 1 dan K per K tolak 1. Oleh itu awak, kalau awak tak ingat tak apa, awak just kira nilai tersebut. It's okay, tidak jadi masalah. Okay. So yang ini saya yang beberapa introduction yang awak perlu tahu. So untuk gas-gas yang lain seperti nitrogen dan sebagainya, mereka akan mempunyai nilai K yang berbeza. Ada ketika mempunyai nilai K yang sama. Okay, mungkin ada, saya tak ingat, ada 1-2 gas yang masih lagi mempunyai nilai K sekitar 1.4. So jadi maksudnya yang ini saya harap awak dapat alert kerana di dalam topik ini kita akan menggunakan table. Ada kemungkinan kita akan menggunakan table untuk menyelesaikan masalah. Oleh itu awak kena pandai untuk melihat table awak. Kalau table awak tu untuk udara, kalau permasalahan awak adalah berkenaan dengan udara, awak perlu melihat table yang mempunyai nilai K 1.4. Oleh itu, saya ringkaskan cerita daripada
pembelajaran pelajar yang terdahulu di dalam tajuk termodinamik, saya rasa pelajar telah alert kewujudan rumus ini. Maksudnya secara ringkas, daripada ideal gas law, kita boleh mengetahui bahawa ratio antara T2 dan T1 adalah sama dengan P2 over P1 kuasa K1 tolak K. Dan kemudian kita boleh gantikan kerana apa? Kerana nilai pressure di sini kita tahu tadi P sama dengan rho R dan T. Oleh kerana kita kata kita boleh substitute di dalam nilai pressure di sini, and then kita boleh rearrange balik susunan tersebut, kita boleh mendapat equation yang baru seperti ini, iaitu P2 over P1 sama juga dengan rho 2 per rho 1 kuasa K. So di sini nilai T adalah temperature, P adalah pressure, rho adalah density dan K adalah specific heat ratio. Rumus ni awak pernah jumpa kan sebenarnya? Ada sesiapa boleh beri feedback? Yang density tak pernah. Okay, so yang density ni yang sebenarnya awak masukkan P sama dengan rho RT. Awak boleh nampak lepas tu awak rearrange lah equation tu. Kerana bila kita gantikan P ni dengan rho RT, kat sini pun P sama dengan rho RT, ada temperature kan? Sini pun ada temperature, betul kan? So maknanya awak boleh merge nilai tersebut. Okay, so awak boleh selesaikan, finally awak boleh dapat nilai ini. Okay, kerana apa saya tunjukkan dua ini? Kerana selalunya pembuktian pembuktian rumus yang digunakan di dalam compressible flow sama ada bermula dengan temperature atau bermula dengan pressure. So ada textbook daripada pressure, ada textbook daripada temperature. Itu sebab saya tunjukkan dua equation ini. Tetapi bagaimana equation ini dapat, saya rasa awak telah diajar di dalam thermodynamics. Okay, so kemudian kita ada beberapa terms yang saya harap pelajar telah faham. Saya cuma ulang sahaja, iaitu kita kata first ialah adiabatic process. So in thermodynamics, an adiabatic process is one that occurs without transfer of heat. Ini adalah keyword dia, or matter between a thermodynamic system and its surrounding. In an adiabatic process, energy is transferred to its surrounding only as work. The adiabatic process provides a rigorous conceptual basis for the theory used to expound the first law of thermodynamics, and as such it is a key concept in thermodynamics. So di dalam tajuk compressible flow ini juga kita akan menggunakan idea adiabatic process. Membawa maksud segala energi yang dipindahkan daripada poin 1 ke poin 2, kita kata tidak akan hilang sebagai haba. Maksudnya kita kata itu yang dikatakan is one that occurs without transfer of heat. Kerana kita faham salah satu elemen yang boleh menyebabkan sesuatu bernalih itu kompres ataupun peningkatan pressure dan sebagainya ialah temperature. Tetapi temperature akan tersebar kepada environment dengan tiga cara. So kita ada sinaran, kita ada tiga terms kan. Okay. Ada tiga cara bagaimana haba dipindahkan daripada satu elemen kepada satu elemen. Okay. So jadi kita kata di dalam di dalam tajuk ini kita dapati bahawa tidak ada energy losses. Okay, jadi maknanya semua tenaga akan dipindahkan daripada poin 1 ke poin 2. Itu yang dimaksudkan dengan adiabatic process. Idea ini sama sebenarnya kalau kita lihat pada pertama kali awak belajar penggunaan Bernoulli equation. Kerana di dalam pertama kali kita menggunakan Bernoulli equation, kita tidak mengambil kira minor loss dan major loss. Kita hanya assume energy totally transferred from point 1 to point 2. Maksudnya tenaga dipindahkan dengan cekap, tidak ada kehilangan tenaga. Okay, itu yang dimaksudkan dengan adiabatic process. So antara term lain yang kita akan gunakan di dalam bab ini ialah isentropic flow. So an isentropic flow is a flow that is both adiabatic and reversible.
no losses. That is, no heat is added to the flow and no energy transformation occur due to friction or dissipative effect. So sama aja isentropic flow membawa maksud reflect perkara adiabatic process. Oleh kerana proses yang kita gunakan di sini tidak mengalami kehilangan tenaga. Oleh itu kita beranggapan bahawa pengiraan boleh dibuat secara timbal balik ataupun reversible. Maksudnya total energy at point 1 is equal to total energy at point 2. Oleh itu awak boleh mengira sama ada daripada point 1 ke point 2 atau point 2 ke point 1. Kerana tidak ada kehilangan tenaga ketika tenaga dipindahkan daripada point 1 kepada point 2. Okay, yang itu yang saya harap pelajar faham.